al-anah, kesabaran, perlahan-lahan, relax. Okay, dan kemudian ar-rifq, lemah lembut. Okay, dan kita dah bacakan beberapa ayat yang berkait yang Manawi dah letakkan. Okay, Manawi dah letakkan. Kita dah bacakan wal kadhimin al-ghaib. Cuma saya terskip. Okay, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan saya terus pergi pada khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dan kita juga dah baca ayat surah Fusilat. Kalau yang tadi surah Al-A'raf, ayat surah Fusilat yang agak panjang. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Okay. Dan baru sampai kepada ayat wa man sabara, yang kita sentuh malam ni dengan baki daripada ayat surah Ali Imran yang kita tak sempat bincangkan. Okay. Di mana ada persamaan antara kedua-dua bahagian ni. Pertama, kalau kita baca balik dekat ayat daripada surah Ali Imran tu, ini, sepatutnya bab ni kadang Riyadhus Shalihin ni dah jauh. Okay. Hadis ni ke 600 lebih. So hadis kat sini dah mata 31. So saya betulkan jap dekat apa ni, dekat kitab Nusratul Muttaqin ni 640 lebih. Okay, nice. Ni bab dia. Okay. So dalam surah Ali Imran, okay, asalnya ayat-ayat ni menyentuh tentang segesaan, okay, yang bermula dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqina. Okay, bersegeralah, okay, berkejar, berlumbalah kepada keampunan dari Tuhan dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Dan kemudian Nabi ceritakan siapakah orang yang bertakwa ni, iaitu orang yang alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang berinfak, yang berbelanja pada waktu senang dan susah. Dan barulah ayat ini sampai wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan kemarahannya, wal afina anin nas. Okay. Okay. So orang yang menahan kemarahan dan orang yang memaafkan. So kita ada masa sesi pertama kita bincang tentang ni, kita sentuh panjang tentang isu menahan kemarahan. Okay. Kerana itu saja dah terlalu banyak cabarannya. Dan okay, tak tahulah, rasa mungkin ramai di kalangan kita yang ada pengalaman-pengalaman, makna melihat bagaimana orang yang marah dan melepaskan kemarahannya, bukan setakat marah tapi dia melepaskan kemarahannya. Dan lebih mungkin kadang-kadang kita boleh nampak menakutkan juga, iaitu orang yang baran. Okay, orang yang baran. Dan agaknya saya baru perasan dah video-video ni kadang-kadang ada je orang-orang rakam kan, terutamanya kalau dalam keluarga. Dan sebab Allahu'alam, kita katakan adakah ia sebab yang sama untuk semua orang bila dia cepat marah atau dia cepat melepaskan kemarahan dia. Namun kita dah bacakan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang jangan marah, yang menceritakan tentang kuatnya orang yang menahan kemarahan. Okay, yang Nabi beri cadangan ataupun macam mana hilangkan kemarahan dengan menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan pelbagai lagi berkaitan dengan kemarahan. Tapi orang-orang yang Allah uji, okay, dengan cepatnya, maknanya dengan perkara-perkara yang kecil saja dia akan terkesan dan tersentak seolah-olah hak dia ataupun maruah dia yang sedang dicabar. Okay. Dan jelas nampak terus daripada wajah dia.
dan kata-katanya, bibit-bibit yang baru saja berlaku sedikit terus membawa kepada meninggikan suara dan seumpamanya. Jadi itu saja sebenarnya dah cukup mencabar. Okey. Apatah lagi selepas makna kita merasakan kemarahan tersebut dan kita diminta untuk memaafkan. Ada bahagian-bahagian yang kita dah sentuhkan pada sesi yang lepas, dan kalau marah saja untuk menelan dan memenahan saja dah cukup mencabar, apatah lagi untuk memaafkan. Okay, dan gesaan memaafkan ini juga bukan sekali ataupun bukan sedikit di dalam Al-Quran. Apatah lagi di dalam hadis-hadis Nabi. Okay. Teringat suatu kes Nabi ceritakan ada seorang sahabat ni masuk ke masjid. Nabi beritahu kat sahabat-sahabat lain dia ni ahli syurga. Sahabat lain tak puas hati, macam nak tahu apa rahsia dia. Okay, dan ada sahabat lain cuba ziarah dia, stay kat rumah dia. Sehari semalam duduk lepas tu dengan dia tak nampak ada apa-apa kelebihan. Okay, dia solat qiyam macam biasa, dia berjemaah macam biasa, makan macam biasa. Okay, sehinggalah bila dia terlalu curious sangat, sahabat yang ziarah ni, dan kemudiannya dia tanyalah, aku dengar Nabi puji kau, cakap kau ahli syurga. So dia pun terkejut. Nanti saya akan kongsikan, especially dalam grup game baca buku nanti. Saya kongsikan riwayat dia. Sebab saya tak ingat spesifik riwayat dekat mana, selain riwayat Ahmad. Dan di akhirnya, maknanya bila orang tu cakap, aku tak ada apa-apa amalan-amalan yang istimewa. Cuma setiap kali sebelum tidur, aku memaafkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan denganku. Antara benda yang saya rasa maknanya untuk saya tak nak panjang-panjangkan, sebab kita dah ulang juga satu perkara konsep yang penting tentang memaafkan ni, di mana ramai orang salah faham menganggap memaafkan ini adalah peluang untuk orang-orang terus melakukan kesalahan, kezaliman, terutama terhadap diri kita. Kita lupa kemaafan ni sebenarnya nilai utama dia adalah kembali kepada diri kita, bukan pada orang. Okay? Kita memaafkan orang itu tetapi kerana diri kita sendiri, maknanya kerana nak menjaga diri kita. Daripada perspektif Tuhan, iaitu kerana menagih keampunan Tuhan. Okay, seperti yang Allah dah sebut sendiri dalam surah An-Nur. Okay, wal-ya'fu wal-yasfahu. Okay, wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Okay, maafkan, belapang dada lah, lepaskan. Tak suka ke Allah ampunkan dosa-dosa kalian? Tak nak ke Allah ampunkan dosa-dosa kalian? Jadi di situ memberi gambaran di mana ayat ini turun dalam kisah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mengubah keputusannya. Asalnya tak nak memberikan Mistah dia punya allowance yang selama ini diberikan kerana kesalahan yang membuat fitnah terhadap Aisyah. Dan akhirnya dia mengubah keputusannya hanya kerana ayat Al-Quran. Aku maafkan dia. Okay, siapa yang tak mahu keampunan Allah. Okay, itu dari satu sudut. Maknanya sudut sebenarnya perspektif yang besar dan perspektif yang penting bagi insan beriman, iaitu mendambakan, menginginkan keampunan Tuhan. Kedua, perspektif yang kita keliru juga kerana menganggap bila kita memaafkan, orang tu terlepas, sedangkan memaafkan itu menyebabkan urusan kita dengan dia selesai. Tak ada apa-apa yang perlu ditanggung antara salah faham kita dengan salah faham dia. Walaupun dan ini tidak menafikan bahawa kita tetap akan teringat-ingat. Isu teringat-ingat ni isu perspektif psikologi. Okey, bukan maknanya bagaimana cara-cara untuk menjadikan memori tersebut bukan bersifat bebanan. Okey, tapi dari satu sudut yang lain,
kita memaafkan dia, namun jika dia berterusan melakukan kesilapan dan seumpamanya, urusan kita dia dengan selesai, tapi dia ada urusan dengan Tuhan. Dan serahkan urusan itu kepada Tuhan. Okay. Jangan menganggap bila orang melakukan kesalahan dengan kita dan kita tidak memaafkan, okay, seolah-olah itu kuasa yang hebat untuk kita. Yang mana kita boleh melakukan banyak benda, menuntut kepada orang yang menzalimi kita melakukan kesalahan pada kita tu untuk maknanya sebabkan kita geram dan marah, kita rasa macam aku tak akan maafkan dia sampai bila-bila. Okay. Seolah-olah kuasa kemaafan itu hak mutlak kita. Seolah-olah kuasa kemaafan itu hak mutlak kita. Dalam keadaan mana kita tahu, maknanya dalam keadaan kita tak tahu, rupanya orang tu dah insaf, dah bertaubat dan cuba mencari kita dan tak jumpa, dan dia dah sebutkan kebaikan-kebaikan kita pada orang lain dan kita tetap memilih untuk berdendam. Okay. Dan Allah memilih untuk mengampunkan dia. Jadi kita boleh, kalau nak bayangkan antara contoh yang ketara dan bab-bab macam ni, mungkin kes yang kita pernah baca kena hadis bab-bab yang awal dan bab taubat dulu, tentang orang yang membunuh 99 orang. Jadi pembunuh kepada 99 orang ni, jadi bayangkan berapa banyak keluarga yang kerja dah asyik melaknat pembunuh ni, mencela dia. Dan pelik tak kalau kita katakan boleh jadi semua atau majoriti mereka telah berazam untuk mengatakan aku tak akan maafkan dia. Dan kita tahu kisah tu berakhir dengan Allah menerima taubat hamba tersebut, pembunuh tersebut. Okay, kerana dia berusaha untuk mencari tahu ada tak cara untuk dia bertaubat, ada tak peluang untuk dia bertaubat. Jadi bayangkan kalau dalam keadaan sedemikian, Allah tetap beri peluang untuk orang tersebut bertaubat. Dan bagaimana pula dengan kita yang memilih seolah-olah kita mempunyai kuasa untuk menetapkan seseorang itu layak dimaafkan ataupun tidak. Jadi jangan salah faham, kuasa kemaafan itu sebenarnya bertujuan untuk memberi kebaikan kepada diri kita. Galakan kemaafan yang disebutkan berulang kali, wal afina anin nas. Okey, wal ya'fu wal yasfahu. Khudil afwa wa'mul bil urfi. Ada lagi satu ayat dalam surah wa hum yaghfirun. Saya tengok surah Saffat pun tema yang lebih kurang sama. Okey. Mereka marah dan mereka memaafkan. Apapun daripada situ tu jelas tak, nampak tak macam mana nilai kemaafan tu sebenarnya perspektif ataupun yang beruntung sebenarnya dengan memaafkan adalah pemaaf, orang yang pemaaf, orang yang memaafkan. Kerana hakikatnya kesalahan orang lain, kesalahan sesiapa pun terhadap kita tak akan pernah berhenti. Kerana kita tak akan hidup dalam suasana yang sempurna di mana tak akan ada orang buat silap pada kita, semua orang baik dengan kita, semua orang memenuhi hak-hak kita. Itu syurga kot. Macam mana kita boleh katakan maknanya ada dunia sedemikian yang mana kita tak akan dizalimi. Apatah lagi dalam keadaan kita cuba berpegang kepada asas agama, cuba nak memahami agama, cuba nak sampaikan, cuba nak kongsikan, cuba nak faham dan kekal di atas agama, berjuang mempertahankan diri di atas agama ni adalah satu kerja yang berat. Dan jika Nabi SAW cuba menyampaikan kalimah tauhid kepada keluarganya, orang sekelilingnya, dia pun ditentang. Dan apatah lagi kita dengan kadar kita yang sangat jauh kedudukannya berbanding Nabi SAW.
Adakah kita menganggap kita akan kekal dilayan dengan baik saja sepanjang kehidupan kita? Okey. Malah yang sebaliknya kita tahu melalui hakikat pengalaman kehidupan kita, iaitu banyaknya keadaan-keadaan kita dizalimi, kita disakiti, okey, kita disalah tanggap, kita disangka buruk dan seumpamanya. Belum lagi kita membayangkan berapa banyak pula kesalahan kita terhadap orang lain. Dan bukankah itu semua ruang-ruang yang sebenarnya normal dan menyebabkan lebih layak lagi lah untuk kita memilih, cuba pilih mana antara dua. Aku nak kekal memarahi orang dan tidak memberi ruang kemaafan kepada siapa pun yang pernah menzalimi aku. Atau kedua, berpegang kepada ayat-ayat sebegini. Okay, ayat-ayat menegakkan keadilan ada. Okay, ayat-ayat yang mengatakan makna kezaliman akan dibalas dengan azab ada. Tak ada masalah. Tapi urusannya sekarang kita. Ya, adakah kita nak memilih untuk menanam kebencian, kesumat terhadap orang-orang lain sepanjang hidup kita? Okay. Dan kat situ cabaran yang besar. Jadi kita nak pilih yang mana satu, tu pilihan yang kita, dan bayaran makna ataupun jaminan yang Allah dah sediakan, janjikan kepada kita adalah seperti mana yang Allah dah sebutkan dalam Al-Quran dengan jelas. Okay. Maknanya hatta ayat ni pun kita nampak tadi disebutkan daripada awal. Tujuannya untuk mendapatkan apa? Wasari'u ila maghfiratin, keampunan. Syurganya yang seluas langit dan bumi. Dan inilah orang bertakwa yang layak untuk mendapatkan kedua-dua tawaran tersebut. Al-kadhimina al-ghaith wal-'afina 'anil nas. Dan siapakah dan Allah sifatkan mereka-mereka ini di awalnya muttaqin, di hujungnya Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinina. Allah cintakan, Allah sukakan, Allah sayang orang-orang yang bersikap ihsan. Jadilah nilai alladhina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Tiga-tiga ni diapit antara takwa dan ihsan. Takwa dan ihsan. Jadi merangkumkan ketiga-tiga nilai ini, okay, seolah-olah ia melengkapkan proses kita untuk dekat kepada keampunan, untuk dekat kepada syurga. Okay. So, itu jugalah kaitannya dengan ayat dalam surah Asy-Syura, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Okay. Adapun sesiapa yang sabar dan memaafkan, sabar dan memaafkan, okay, dan itu benar-benar usaha yang berat. Okay. Azmil umur. Azmil umur. Perkataan azm kat sini daripada azam, bukan azim, bukan daripada dhat kan. Bukan azim tu agung, besar, tapi azmil umur seolah-olah macam keazaman yang kuat, okay, dalam usaha dia untuk sabar dan memaafkan. Okay. Dan nilai sabar juga adalah perkara yang kita tak akan pernah berhenti membincangkan, kita tak akan pernah berhenti mengingatkan dan mengulang-ulang lagi dan lagi. Nilai sebenar sabar dan cuba memahaminya dengan lebih menyeluruh, dengan menyingkapi makna semua apa yang Allah sebut pasal sabar, apa yang Nabi sebut pasal sabar. Okay. Utamanya siapa-siapa yang ada kesempatan dulu makna dengarkan perbincangan pada bab sabar, kita nampak terlalu banyak perkara-perkara yang kita tak faham. Kat mana pada bahagian tu yang ada nilai sabar? Bila satu riwayat kat sini adalah riwayat ketika Nabi meninggal. Dalam bab sabar, kita baca riwayat ketika Nabi meninggal, iaitu bagaimana respon Fatimah. Okay, bagaimana respon Fatimah sebagai anak dia yang direkodkan dalam hadis tersebut, rintihan-rintihan Fatimah, okay, apabila kehilangan bapa ni. Okay. Ya abatah ila Jibril nan'ahu. Ya abatah. Berapa kata-kata lain. So, dia tengah macam cakap ayah dia, tapi ayah dia dah tak ada. Cakap, wahai ayahku, hanya Jibril je lah kami boleh bagi tahu tentang kematian kau. Wahai ayahku, pada Allah lah kau kembali. Wahai ayahku, sekian.
Okay, dan kemudian bila Nabi dikebumikan, lepas tu Fatimah cakap kat sahabat-sahabat, korang tak rasa apa-apa ke bila korang letakkan tanah-tanah tersebut di atas jasad? So of course lah, dia tengah sedih dan dia tengah menangis. Adakah itu bercanggah dengan kesabaran? Dan apa hikmah Imam Nawawi letakkan hadis-hadis sebegitu dalam bab sabar? Seolah-olah macam nak bagi gambaran kepada kita, menangis bukan bercanggah dengan kesabaran. Namun malah apa yang Fatimah menunjukkan itu nilai kesabaran, di mana dia berjaya mengawal diri dia, tidak seperti apa yang dipraktiskan oleh wanita-wanita jahiliah pada zaman tersebut. Okay, dengan menarik-narik rambut, koyak-koyak baju, menangis meraung-raung dan seumpamanya. Jadi Fatimah berjaya menunjukkan contoh kesabaran walaupun dalam keadaan ditimpa musibah. Okay. Jadi timpa musibah, kehilangan seorang ayah. Okay. Dan kehilangan keluarga, ahli keluarga ni antara perkara yang berat nak diterima oleh siapa pun. Dan apatah lagi dekatnya keadaan suasana sekarang, maknanya kebetulan pula banyak tempat yang timpa musibah banjir dan memang berlaku kematian. Ya, ada sampai kes-kes yang makna keluarga diorang lemas, tak dapat diselamatkan tapi mereka masih terperangkap, terkandas. Belum lagi kes yang kemalangan yang semua orang nampak viral berita tersebut. Ya, hanya kerana parking di tepi jalan, habis. Okay, ibu dan 8 orang anak-anak mati macam itu saja. Tinggal bapa dia seorang je. Belum lagi maknanya dengan apa yang dah berlaku selama 2 tahun belakangan ni dengan COVID, dengan kedatangan varian Omicron dan seumpamanya yang ni lebih ganas, dan kita dalam keadaan seolah macam tak dapat beri apa-apa respon lagi dah. Kerana dah tepu, kerana tak larat dengan apa yang berlaku. Dan media tidak lagi memberikan gambaran-gambaran yang menakutkan macam dulu. Dan semua orang pun relax. So kat mana nilai sabar yang perlu kita praktiskan di sini? Seperti mana yang ditunjukkan oleh Fatimah. Okay. Begitu juga bila Nabi ceritakan ketika di medan peperangan. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. Kalau kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Hadis panjang daripada awal lagi cerita pasal tu ni, lepas tu Nabi cerita yang Nabi cerita tentang keadaan-keadaan masa peperangan tu, kena buat macam ni, jangan macam tu, jangan mengharap berjumpa. Okay, la tatamannaw liqa'al adu. Okay. Innal jannata tahta zillali suyuf. Okay, syurga tu di bawah bayang pedang. Hadis tu panjang, part tu je orang hafal. Tapi lah Nabi sebutkan sabar ketika bertemu musuh. Okay, yang mana kadang-kadang kalau boleh jadi siapa-siapa yang kalau duk main game-game perang-perang ke apa ni, macam apa game perang ada orang nak main PUBG ke, ada yang Mobile Legend orang panggil ML. So biasa game-game macam ni maknanya point dia bila ada senjata ke, sehabis baik kita bunuh je lah musuh. Okay, ada kemampuan, ada kekuatan, kita bunuh je lah musuh. Tapi Nabi pesan sabar walaupun jumpa musuh. Kerana medan jihad untuk benar-benar meraih syahid itu perlu kepada banyak aturan, banyak prasyarat. Malah Nabi tak menerima sebarangan orang, walaupun jika dia mengumumkan, maknanya mengumumkan untuk orang Islam semua turut dalam peperangan, bukanlah semua layak. Okay. Terutamanya yang masih muda ataupun yang dah lewat usia, yang tak memahami peraturan-peraturan, yang tak faqih dan seumpamanya. Kenapa? Kerana terlalu banyak aturan.
Okey, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Kalau sebut la ilaha illallah tak boleh. Seperti mana yang kes berlaku kepada Usama bin Zaid. Okey, terbunuh seorang terbunuh musuh yang tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Okey, dengan sangkaan kuat pada Usama, menganggap dia cakap tu sebab takut kena bunuh. Okey, tapi Nabi mengecam tindakan tersebut sehingga mempersoalkan kembali kepada Usama, hal syaqaqta qalbahu, kau belah ke hati dia, tahu dia ikhlas ke tak cakap la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya peraturan-peraturan di medan jihad tu sangat ketat, sangat detail, menyebabkan kita perlu kepada kesabaran untuk benar-benar berada di medan jihad itu dengan layak. Maknanya bukan semata-mata mencampakkan diri dan menyerang dan membunuh siapa-siapa sahaja. Okey, dan kes yang lain kita tahu ada riwayat Nabi ceritakan ataupun dalam perangan tersebut ada salah seorang di kalangan orang Islam yang terlibat semangat membunuh musuh-musuh sehingga sahabat-sahabat lain kagum dengan dia dan memujinya. Okey, akan mendapatkan syahid ataupun dia orang yang hebat, pejuang, dan tiba-tiba Nabi sebutkan tak, dia ahli neraka. Sahabat-sahabat terkejut. Okey, jadi ada seorang dia volunteer sendiri untuk cek betul ke. Nak jadikan cerita, dia balik tak lama lepas tu dia pun macam dia sebut kuat-kuat, engkau memang benar Rasulullah. Okey, sadaqa Rasulullah. Nabi cakap benar, dia memang adalah Rasulullah. Kenapa? Apa jadi? Dia pun bagi tahu yang dia ikut orang tu, yang nampak hebat, bunuh-bunuh sahabat, bunuh-bunuh musuh semua tu. Okay, dan sampailah dia luka parah. Lepas dia dah luka parah tu, dalam keadaan terbaring, tak boleh bangun, dia tak tahan. Dia pergi ambil pedang tu, dipacakkan di atas tanah, letakkan badan ni di atas pedang tersebut, dan ditolak badan ni ke bawah, dan mati. Okay. Dan apa yang Nabi katakan ternyata benar. So, seolah-olah macam kita pun tak dapat nak tak dapat nak nilai tepat siapakah sebenar-benarnya yang berada di medan jihad yang Allah terima. Maknanya apa? Kesabaran di medan jihad juga mempunyai nilai yang besar. Dan kita betul-betul faham ke nilai sabar bila dah tahu sebahagian benda-benda ni, dan betapa banyak lagi perkara-perkara yang kita tak tahu. Yang Nabi pernah ceritakan yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat dan seumpamanya. Sebab tu walaman sabara, tu sabar, disambung pula dengan ghafara, memaafkan. Inna dzalika lamin azmil umur. Ni perlukan keazaman, kekuatan dalam melaksanakan urusan-urusan. Ni adalah urusan yang sangat hebat, sangat berat, sangat penting. Maknanya ganjarannya pun sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabih. Okey. Orang-orang yang sabar tu akan disempurnakan ganjaran mereka tanpa had, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maknanya apa? Tak ada had, tak ada kiraan. Terlalu banyak ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Okay. Kerana nilai pentingnya adalah kita berusaha mengenal erti kesabaran, memahami nilai kesabaran, dan semuanya perlukan ilmu. Okay. Salah faham besar ramai yang menganggap sabar itu adalah duduk pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Dalam keadaan sebenarnya dia jahil, ada perkara-perkara yang dia boleh lakukan banyak benda. Jadi itulah pentingnya nilai pada ayat walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Okey. Dan kita perasan perkataan sabara, perkataan ghafara, perkataan al-ghaiz, perkataan al-afina, tak ada disebut pun daripada nama bab. Yang menunjukkan nilai al-hilm wal-ana warif kepada tajuk bab ini, okay, semuanya terangkum dari apa-apa yang telah disebutkan. Okay. Al-hilm itu kesabaran yang menyebabkan kita menahan, kesabaran kita menahan kemarahan. Perkara-perkara yang kita mampu untuk lampiaskan, dan kita boleh bertenang dan memikirkan cara-cara yang lebih bermanfaat, yang lebih selamat, yang lebih menenangkan fikiran kita daripada
daripada kita melepaskan apa yang sedang membuak dalam dada kita. Okey, al-anah itu membantu untuk kita memikirkan dengan lebih baik, dengan lebih panjang. Okey, bagaimana kita mengambil langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu, untuk membuat keputusan, walaupun mungkin kita akan lebih lambat berbanding orang lain yang cepat. Okey, dan arifku, okey, ini menyebabkan kita sentiasa melihat diri kita dan semua orang sekeliling kita dengan pandangan empati. Okay, kita akan sentiasa menjaga kata-kata kita, kita akan sentiasa berusaha untuk melihat apakah tindakan kita ni akan memberi sebarang mudarat pada diri kita atau orang lain, akan beri kesan buruk pada diri kita atau orang lain, dan menyebabkan kita sentiasa berhati-hati dan berlemah lembut dalam apa keadaan sekalipun. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung dengan hadis yang pertama, dan mungkin sementara saya tak pasti azan sekarang pukul apa insya-Allah. Oh, lambat lagi. Tak adalah lambat lagi, dah pindah 6 minit. Kita mula tadi pun 8.45. Saya rasa macam setengah jam mungkin okey, cukup lah kot. Setakat sampai kat situ ada siapa-siapa nak tanya tak apa-apa? Okey. Kat Telegram je lah. Bismillah. Kat ni, Zoom. Ada apa nak tanya? Jelas tak? Jelas. Betul, tak ada apa nak tanya? Fatin ke, Nawal ke, Syairah, Kak Has, Kiri, Lia. Betul, tak ada apa nak tanya? Pasal maaf tadi tu, Pak tu memang betul-betul jelas ke apa yang saya cerita? Jelas. Okay. Alhamdulillah. Kalau macam tu tak apa, so kita boleh tutup lebih awal, dan insya-Allah kita cuba teruskan perbincangan dalam bab ni dengan melihat apa sendiri yang Imam Nawawi pilih daripada pesanan-pesanan Nabi berkait dengan bab yang kita tengah baca ni. So berdoa banyak-banyak, minta bantuan Allah dan cari jalan-jalan untuk kita dapat realisasikan nilai-nilai ni. Okey, dan teruskan dan jangan putus asa. Okey, saya rasa cukup kat situ. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.